CNN, BBC, Reuters, malah Al Jazeera, semua media dunia secara serentak memfokuskan lensa mereka ke satu tempat yang sama, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Tempat itu bukan lagi sekadar pintu masuk negara, tetapi telah menjadi garis hadapan yang membawa harapan manusia. Ada yang menangis, ada yang bersorak, ada yang berdoa. Mereka semua mengulangi ayat yang sama, asalkan dapat masuk ke Malaysia. Walaupun harga tiket melonjak 10 kali ganda, kami tidak akan melepaskannya. Mereka berkata, ini bukan untuk pelancongan, tetapi untuk kelangsungan hidup. Di tengah-tengah arus manusia yang besar ini, berdirilah seorang profesor dari United Kingdom. Beliau adalah seorang sarjana yang menghabiskan masa selama 30 tahun untuk membuktikan bahwa bandar raya besar tidak mungkin selamat. Beliau pernah menegaskan bahwa kabar angin tentang keselamatan di Malaysia hanyalah rekaan semata-mata. Untuk mematahkan ilusi ini dengan tangannya sendiri, beliau menaiki penerbangan menuju ke Kuala Lumpur. Namun, siapa sangka, keyakinan yang dipegangnya selama 30 tahun akan runtuh sepenuhnya dalam masa hanya 1 minggu. Sebelum kita mulakan, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Beritahu saya di ruangan komen dari mana Anda mendengar cerita ini. Baiklah, mari kita mulakan. Hai teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Guys Temrek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kali ini guys, ada salah satu video yang sangat menarik guys. Apa yang indah sangat dengan Malaysia nih guys? Apa yang cantik sangat dengan KLIA ini guys, sampai Profesor Britain banjiri KLIA ini guys. Dunia terkejut dengan kejujuran Malaysia. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini jadi bahan pembelajaran dan saya sendiri ikut terkesima guys dengan kejadian ini guys. Mari kita simak, mari kita tonton dengan ya hati terbuka, biar kita bisa mencerna ya daripada isi video ini. Ya langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Temrek TV, please guys, subscribe dulu channel ini, karena tanpa bantuan kalian channel ini tidak mungkin berkembang sejauh ini. Langsung saja kita play, let's go. Halo semua, saya Olivia Hunt. Saya seorang profesor di University Oxford, telah mengajar sosiologi selama 30 tahun. Kepakaran saya adalah dalam bidang jenayah bandar dan kepercayaan sosial. Ringkasnya, sepanjang hidup saya mengkaji mengapa bandar besar itu berbahaya dan mengapa manusia sukar untuk saling mempercayai. London, Paris, Beijing, Shanghai, New York, saya telah menjejakkan kaki ke bandar-bandar besar di seluruh dunia. Selama 30 tahun, saya sampai kepada satu kesimpulan yang konsisten. Semakin besar sesebuah bandar, semakin berbahaya ia. Semakin ramai orang, semakin runtuh kepercayaan. Itulah teori saya. Dan saya telah menulis 47 kertas tesis mengenainya. Sebab mengapa saya mula memberi perhatian kepada Malaysia adalah secara kebetulan. Suatu pagi, saya membuka berita BBC. Pembaca berita dengan nada teruja melaporkan berita tergempar. KLIA kini dibanjiri oleh jumlah manusia yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tiket penerbangan dari seluruh dunia ke Malaysia telah habis dijual. Paparan skrin menunjukkan suasana di lapangan terbang. Orang ramai duduk di lantai. Ada seorang wanita memeluk anaknya sambil menangis. Ada seorang lelaki yang melutut berdoa. Pembantu penyelidik saya, Andrea, menghantar email. Profesor, adakah Anda melihat berita tentang Malaysia hari ini? Ia sangat gila. Saya juga mahu pergi, tetapi tidak dapat membeli tiket. Tiket untuk sebulan akan datang semuanya habis. Syah membalas, kenapa sebenarnya? Adakah terdapat festival makanan atau acara besar? Jawaban Andrea sangat ringkas. Tidak. Katanya, apa yang orang cari adalah keselamatan. Keselamatan? Saya mencebik. Saya mula mencari maklumat di internet. Tentunya ramai orang yang mengimpikan negara yang selamat guys. Ya, hal ini banyak ditemukan di Malaysia. Malaysia kita tahu ya, negara yang aman, ya tidak pernah bergejolak. Itulah Malaysia guys. Kenapa ini semua Profesor Britain ini mengimpikan ingin tinggal di Malaysia? Sama ada kawasan metropolitan Lembah Klang yang mempunyai populasi lebih 8 juta orang itu benar-benar selamat. Ternyata, media sosial sedang riuh rendah membincangkannya. Tertinggal dompet di Malaysia, polis hantarkan ke hotel.
Pukul 2 pagi berjalan kaki sendirian di Kuala Lumpur pun tidak rasa takut. Tertinggal telepon dalam Grab, pemandu patah balik 30 menit untuk hantarkannya semula. Banyak hal-hal yang luar biasa di Malaysia, guys. Coba bayangkan ketika kita ketinggalan telepon di negara lain. Contoh di Indonesia, saya tidak ingin menjelekkan Indonesia, tetapi ini fakta, guys. Kalau ada orang ketinggalan telepon di bus station atau di mana-mana, jangan harap bisa kembali, guys. Tetapi di Malaysia ini hal mustahil, tetapi di Malaysia terjadi, guys, yaitu dikembalikan ya pada dapat pemiliknya. berpuluh-puluh video seperti ini. Saya yakin ini adalah satu bentuk viral marketing yang tipikal, bahan propaganda yang dibayar oleh kerajaan Malaysia. Saya memutuskan untuk pergi sendiri bagi mematahkan ilusi ini. Saya sudah pun memikirkan tajuk tesis saya, analisis kepalsuan mitos keselamatan Malaysia. Masalahnya adalah tiket. Selepas mencari, memang benar tiket sudah habis. Penerbangan terus dari London ke Kelia habis, tiket transit pun habis. Akhirnya, saya memohon pelepasan penyelidikan kecemasan daripada universiti, barulah saya berjaya mendapatkan satu tempat duduk. Di dalam pesawat, seorang lelaki Jerman berusia 40 keramaan menyapa saya. Adakah Anda juga ke Malaysia? Saya ke sana untuk penyelidikan. Saya pula demi anak saya. Anak saya menghidap penyakit jarang jumpa. Hospital di Jerman sudah berputus asa. Tetapi saya dengar Malaysia mempunyai program perubatan bertaraf dunia. Pergi ke sana bermakna ada harapan. Matanya merah karena kurang tidur. Pada saat itu saya sadar bahawa sebahagian besar penumpang di pesawat ini bukanlah pelancong. Apabila tiba di Kelia, hari sudah lewat malam, sekitar jam 11 malam. Sebaik turun dari pesawat, saya mula berasa tegang. Ini adalah tabiat selama 30 tahun lapangan terbang bandar besar sering menjadi sarang jenayah. Secara naluri, saya memeluk beg saya dengan erat di dada. Namun suasananya pelik, sangat tenang. Walaupun terdapat beribu-ribu orang yang bergerak, tiada siapa yang menjerit-jerit, barisan sangat panjang, tetapi tiada siapa yang memotong barisan. Selepas selesai urusan imigresen, saya memesan semangkuk laksa Johor di sebuah restoran di lapangan terbang. Tidak sampai 5 menit, ia dihidangkan. Kuahnya pekat, berasa panas, lengkap dengan ulam-ulaman. Saya menghirup kuahnya sangat kaya dengan rasa. Saya terkejut, ini adalah makanan lapangan terbang. Di Heathrow, London pada jam 11 malam, Anda mungkin hanya akan mendapat sandwich sejuk yang keras. Apabila selesai makan dan mahu beredar, pelayan itu tersenyum dan bertanya, "Sedap tak, Puan?" Pandangan matanya bukan mengharapkan tip, tetapi benar-benar ikhlas, penuh dengan apa yang selalu disebut oleh rakyat Malaysia sebagai budi bahasa. Saya menaiki KLIA Express menuju ke stesen KL Sentral. Di dalam gerabak, saya mengalami kejutan pertama. Ada seorang anak muda duduk di kerusi dan tertidur. Begnya terbuka luas dan dompetnya terjulur keluar separuh. Jika ini di kereta api bawah tanah London, dompet itu akan hilang dalam masa 3 saat. Tetapi di sini, tiada siapa yang memandang pun. Anak muda itu tidur sepanjang jalan hingga ke KL Sentral, dan dompetnya tetap selamat di situ. Turun di KL Sentral dan keluar ke jalan raya. Waktu sudah melepasi tengah malam. Seorang wanita berusia 2 umur dan memakai fon telinga berjalan sendirian masuk ke dalam lorong yang agak malap. Saya berhenti melangkah. Ini adalah pemandangan yang mustahil di London. Anda tahu apa yang saya katakan kepada anak perempuan saya setiap hari? Jangan sesekali keluar sendirian selepas jam 9 malam. Walaupun naik taksi, pastikan kongsi lokasi. Namun, wanita ini berjalan dengan tenang melewati lorong, masuk ke kedai serbaneka KK Supermart untuk membeli botol air, kemudian keluar semula seolah-olah ia perkara biasa. Dalam perjalanan ke hotel, saya melalui sebuah taman. Di atas bangku, ada seorang lelaki pertengahan umur yang mabuk dan tertidur. Telepon di dalam poketnya terjulur keluar. Tiba-tiba, seorang wanita berusia 50 ke atas, yang kebetulan lalu di situ berhenti melangkah. Dia menanggalkan jaketnya sendiri, menyelimutkan lelaki itu, malah menolak semula telepon itu jauh ke dalam poket lelaki tersebut. Walaupun mereka adalah orang asing yang tidak dikenali, saya terpaku di situ dengan penuh kehairanan. Apa sebenarnya yang saya lihat ini? Keesokan paginya, saya merangkap plan eksperimen. Sebagai seorang sarjana, apa yang saya lihat semalam mungkin hanya kebetulan. Saya memerlukan data objektif. Saya memutuskan untuk sengaja meninggalkan barang dan beredar, kemudian lihat sama ada ia akan dikembalikan. Dalam 5 kali eksperimen, jika sekali sahaja barang itu tidak kembali, maka teori saya adalah betul.
Jika kelima-limanya kembali, itu adalah mustahil dari segi statistik. Eksperimen pertama, di LRT Laluan Kelana Jaya. Saya membawa bag tote jenama mewah bernilai 500 pound. Saya menaiki tren di stesen KLCC dan di stesen seterusnya, saya sengaja meninggalkan bag itu di atas kerusi. Saya berdiri di platform melihat pintu tren tertutup. Bag itu masih di sana. Tren pun berlalu. Selesai, ia tidak akan kembali, pikir saya. 20 menit kemudian, telepon saya berbunyi. Ia daripada pusat simpanan barang hilang LRT. Adakah Puan kehilangan bag? Seorang penumpang menemuinya dan menyerahkannya kepada kami. Sila datang untuk menuntut. Saya pergi untuk mengesahkan bag itu tidak terusik. Masya Allah, lengkap sudah guys. Ini jarang terjadi di negara-negara lain, tapi di Malaysia ini tidak mustahil ya. Barang-barang yang tertinggal maupun di LRT di mana-mana, kalian jangan cemas ya, pasti dikembalikan ya di negara yang sangat Dikit aman pun, nih guys. zip tidak dibuka, malah uang tunai 100 pound di dalamnya masih ada. Eksperimen Masya kedua, Allah. Starbucks di Pavilion Bukit Saya Bintang. juga ikut Saya pernah meletakkan merasakan MacBook ya, Pro guys. bernilai 2,000 pound di atas meja dan pergi ke tandas. Melakukan perkara yang sama di Beijing, ia akan hilang dalam 2 menit. 10 menit Betul. kemudian saya kembali. Komputer Apalagi riba di itu masih di Indonesia, tempat guys. asalnya. Seorang makcik di meja sebelah memandang saya dan tersenyum nipis. Walaupun dia tidak bercakap, pandangannya seolah-olah berkata, "Saya tolong tengokkan tadi." Eksperimen ketiga, menaiki Grab ke Bangsar. Apabila turun, saya sengaja menyelitkan dompet di celah tempat duduk. Di dalamnya ada RM1.000 tunai dan 3 kad kredit. Saya melihat kereta Grab itu pergi. Kali ini, pasti ia benar-benar hilang. 30 menit kemudian, kaunter hotel menelepon bilik saya. Ada seorang pemandu Grab di lobi mahu menyerahkan dompet kepada Puan. Saya turun ke bawah. Seorang uncle berusia 60 protan berada di sana. "Puan, ini barang Puan yang tertinggal." Di jarinya ada cincin emas, mungkin cincin perkahwinan. Pemandu ini memandu semula selama 30 menit untuk mencari saya. Saya mahu memberinya wang sebagai sagu hati, tetapi dia melambai tangan menolak. Dengan logat Malaysia yang pekat dia berkata, "Tak payahlah, sudah memang tanggung jawab saya." Tanggung jawab? Eksperimen keempat. Kedai Serbaneka, 7-Eleven. Saya meletakkan iPhone saya di sebelah kaunter bayaran dan terus keluar. Tangan saya menggigil semasa melangkah keluar. Baru berlalu kira-kira 10 saat, satu suara memanggil dari belakang, "Puan, Puan." Pekerja kedai itu berlari keluar dengan tercungap-cungap. Puan tertinggal telepon ini. Kerana berlari terlalu pantas, uniformnya nampak sedikit tidak kemas. Eksperimen kelima, Taman Tasik Perdana. Saya meletakkan beg kamera di atas bangku taman dan beredar selama 3 jam. Itu adalah peralatan bernilai 3.000 pound. Selepas 3 jam saya kembali, beg itu masih di sana. Namun, apa yang berbeza ialah di atasnya ditutup dengan sekeping plastik besar. Seseorang bimbang jika hujan lebat tiba-tiba, dia telah menutupnya Ini untuk saya. sangat terpuji, Bukan guys. mengambilnya, tetapi melindunginya. 5 kemenangan mutlak. Ini adalah keputusan yang mustahil dari segi kebarangkalian. Saya menyemak data statistik, PDRM, Polis Diraja Malaysia. Jumlah laporan barang hilang setiap tahun sangat tinggi, tetapi lebih daripada 70% daripadanya dikembalikan kepada pemilik asal. Tiada negara lain di dunia yang mempunyai rekod sebegini. Selepas eksperimen barang hilang itu, saya mula memerhati masyarakat Malaysia dari sudut berbeza. Dari mana datangnya kepercayaan ini? Saya memutuskan untuk menumpukan perhatian kepada pengangkutan awam. Saya menaiki MRT di Kuala Lumpur pada waktu puncak jam 8 pagi. Orang sangat ramai sehingga hampir tidak dapat bergerak. Tetapi saya melihat pemandangan yang pelik, kerusi di bahagian tepi pintu tren kosong. Walaupun tren sangat sesak, hanya tempat itu yang kosong. Saya mendekat dan melihat label, tempat duduk keutamaan. Di kereta api bawah tanah London pun ada label serupa. Tetapi di London, anak muda akan duduk di situ, malah berpura-pura tidak nampak jika warga emas naik ke tren. Di Beijing lebih teruk. 5 tahun lalu semasa saya menemu Bual, seorang nenek berusia 80 keropaan naik ke tren. Seorang pemuda di hadapannya memandang nenek itu, kemudian memalingkan muka dan terus bermain permainan video. Nenek itu berdiri sepanjang 3 stesen. Tetapi di Kuala Lumpur berbeza. Walaupun dalam tren yang penuh sesak, tempat itu tetap kosong untuk mereka yang memerlukan. Seorang nenek berusia 80 kosong masuk ke tren.
Pada saat itu juga, 3 orang anak muda yang duduk di kerusi biasa serentak berdiri. Mereka tidak saling memandang, seolah-olah ia adalah reaksi naluri badan mereka. Nenek itu tersenyum dan duduk, kemudian mengeluarkan gula-gula dari bagnya dan menghulurkannya kepada pemuda yang mula-mula berdiri tadi. "Terima kasih ya nak, ambillah ini." Ia adalah gula-gula berperisa stroberi. Pemuda itu menyambut dengan kedua-dua belah tangan dan menundukkan kepala, "Sama-sama, nenek." Melihat pemandangan ini, mata saya terasa panas. Saya bertanya kepada salah seorang anak muda itu, kenapa tidak duduk di kerusi keutamaan itu, walaupun ia kosong. Dia menunjukkan wajah yang hairan. "Bukankah itu perkara biasa? Ia untuk mereka yang memerlukan. Kami diajar begitu sejak kecil lagi." Perkataan perkara biasa itu menghentam minda saya. Bagi mereka, memberi tempat duduk bukanlah satu perbuatan mulia yang luar biasa, tetapi ia adalah perkara biasa. Saya melawat sebuah sekolah rendah kebangsaan. Di dalam kelas tahun 1, cikgu bertanya kepada murid-murid, "Apa yang perlu kita buat jika nampak nenek berdiri di dalam bas?" "Berikan tempat duduk." Murid-murid menjawab serentak seperti koir. "Kenapa?" "Sebab kita mesti hormat orang tua." Kanak-kanak berusia 6-7 tahun belajar nilai ini sebelum mereka belajar sifir matematik yang kompleks. Saya melawat pusat simpanan barang hilang di Balai Polis. Skrin besar menunjukkan status penerimaan barang secara masa nyata. Hari ini, 3.287 kes, lebih daripada 3.000 kes sehari. Pada waktu pagi, seorang lelaki berusia 40 gram masuk membawa jam tangan Rolex. Ia kelihatan bernilai lebih 100.000 rikom. Dia menemuinya di stesen MRT. Anggota polis bertanya, "Adakah Anda mahu menuntut hak ganjaran? Mengikut undang-undang, Anda mungkin boleh mendapat 10% daripada nilainya." Lelaki itu melambai tangan. "Tak perlulah. Bukan barang saya. Buat apa ambil duit?" Pemiliknya pasti sangat risau sekarang. Selepas berkata begitu, dia terus pergi tanpa meninggalkan nama. Pada waktu tengah hari, seorang makcik berusia 60-an datang. Dia menemui dompet di dalam bas. Dia tidak melihat apa yang ada di dalamnya karena ia bukan kepunyaan saya. Apabila polis membukanya, terdapat tunai lebih 1.000 dan sekeping gambar keluarga yang sudah usang. Makcik itu tersenyum melihat gambar tersebut. "Syukurlah, gambar ini pasti sangat penting buat pemiliknya." Selepas itu, saya pergi ke Klia untuk melihat sendiri kemuncak ketibaan penumpang. Lapangan terbang itu seperti medan perang. Saya perasan sebuah keluarga pasangan muda dari Syria dan seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun. Kanak-kanak itu memegang erat lencana kecil bendera Malaysia. Warna lencana itu pun sudah pudar. "Kenapa datang ke Malaysia?" tanya saya. "Kami mahu anak ini membesar di tempat yang selamat. Di kampung halaman kami, setiap hari kedengaran bunyi bom. Anak ini mimpi ngeri setiap malam. Kami dengar jika datang ke Malaysia, semuanya akan selamat." Di sudut kawasan menunggu imigresen, duduk seorang remaja lelaki berusia sekitar 12 tahun sendirian. Dia mengeluarkan lencana bendera Malaysia dari poketnya dan memainkannya. "Dari mana datangnya lencana ini?" "Ayah yang berikan." "Ayah dulu pernah belajar di Malaysia. Dia kata asalkan dapat sampai ke Malaysia, semuanya akan jadi baik." "Di mana ayah sekarang?" Anak mata remaja itu bergetar. "Di syurga." Saya tidak mampu berkata apa-apa. Anak ini memegang erat amanat terakhir bapanya dan datang ke Malaysia sendirian. Saya juga melihat seorang budak perempuan berusia 8 tahun di kerusi roda dari Indonesia. Katanya dia menghidap penyakit saraf yang sukar diobati. Ibunya berkata dokter di Jakarta sudah berputus asa. Tetapi mendengar Malaysia mempunyai teknologi perubatan dan program insurans kesihatan yang hebat. Budak itu mendongak memandang saya. "Kakak, kalau saya pergi ke Malaysia, adakah saya boleh berjalan semula?" Saya tidak dapat menjawab, hanya mampu mengangguk perlahan. "Adakah keselamatan di Malaysia hanya berfungsi pada waktu siang?" Saya memulakan temu bual jalanan pada waktu malam. Destinasi pertama ialah Bukit Bintang. Tiba jam 11 malam. Wanita-wanita muda berjalan sendirian. Ya teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang menonton sampai akhir ya, maupun ya yang tidak sampai akhir, tetapi video ini banyak mengajarkan bagi saya tentunya ya teman-teman, bahwasanya Malaysia itu betul-betul negara yang sangat sempurna guys. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini like, komen, dan bantu share. Saya Temrek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.